Di talian untuk analisis lanjut perkembangan terkini dalam konflik Palestin-Israel ini adalah Dr. Hafizi Muhammad Noor, pengerusi kehormat MyCare. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Pertama sekali kita ingin melihat kepada kematian Yahya Sinwar. Ini boleh dikatakan kematian yang terkini berkaitan dengan pemimpin Hamas selepas daripada kematian Muhammad Dir dan juga Ismail Haniyeh, dan kita melihat bagaimana reaksi awal doktor tentang kematian Yahya Sinwar yang menjadi pemimpin Hamas terkini yang syahid akibat daripada kekejaman rejim Zionis ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita memang, saya rasa penduduk Gaza dan juga pejuang Hamas memang bersedia untuk menghadapi kemungkinan kematian pimpinan-pimpinan mereka sebagaimana kita telah saksikan sebelum ini. Bahkan ini mungkin bukan yang terakhirlah. Mungkin akan ada lagi kematian-kematian yang sebenarnya akan terus memberikan bara kepada perjuangan ini, sebagaimana yang kita saksikan sejak kematian Syekh Ahmad Yassin pada tahun 2005 yang lepas, 2004 yang lepas, dan ianya sedikit pun tidak menjejaskan semangat dan juga resolve ataupun kehendak rakyat Palestin, penduduk Gaza khususnya, untuk meneruskan perjuangan dan membebaskan Palestin. Jadi apa yang berlaku ini sebenarnya adalah sesuatu yang boleh dijangka dan tidaklah begitu memeranjatkan, dan akan ada pimpinan yang sedia mengambil tempat. Ini bukan isu yang besar. Beberapa nama dijangka akan mengambil tempat dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Yahya Sinwar. Jadi itu reaksi awal sebahagian besar penduduk Gaza, dan walaupun mereka mengharapkan peperangan akan ditamatkan, sebenarnya Yahya Sinwar memang sejak dari awal berusaha untuk gencatan senjata dikuatkuasakan melalui beberapa perundingan, termasuk dengan CIA, US, Qatar dan Mesir, tetapi yang membuat alasan untuk menunda dan memberikan pelbagai alasan adalah Israel. Benjamin Netanyahu bahkan setelah terbunuhnya Yahya Sinwar tak mengatakan peperangan akan diteruskan, dan dia tidak mengambil langkah-langkah ke arah untuk menghentikan genosid dan juga menguatkuasakan gencatan senjata yang memang ditunggu bukan saja oleh penduduk Gaza, bahkan rakyat Israel yang mana keluarga mereka menjadi tawanan Hamas, yang bilangan mereka adalah lebih kurang 100 lebih setakat ini. Itu pandangan awal saya lah. Doktor, dalam masa yang sama juga Yahya Sinwar mengambil alih kepimpinan selepas daripada kematian arwah Ismail Haniyeh, dan apabila kita mendapat perkabaran kematian Yahya Sinwar ini, Khalil Al-Yahya pula disebut-sebut sebagai pengganti sementara mungkin untuk kepimpinan Hamas. Ada lagi nama lain mungkin doktor yang mungkin boleh dilihat sebagai nama yang individu yang boleh membawa kekuatan Hamas untuk menentang berterusan Israel? Ya, sebenarnya kita serahkan kepada pimpinan Hamas untuk menentukan siapakah yang paling layak untuk menggantikan tempat Yahya Sinwar. Walaupun ada beberapa nama yang disebut, antaranya yang tadi Khalil Al-Yahya, dan juga ada beberapa nama yang dikemukakan oleh Israel sendiri. Bahkan ini mungkin menjadi propaganda ataupun usaha untuk memecah belahkan pandangan umum pimpinan Hamas dan menunjukkan bahawa mereka tidak sepakat. Antara lain nama-nama yang disebut ialah Khalid Mish'al, adik kepada Yahya Sinwar sendiri itu Muhammad Sinwar, beberapa orang lagi. Tapi kita memberikan kepercayaan penuh kepada Hamas dan juga Brigade Al-Qassam untuk menentukan siapakah yang paling tepat untuk menerjui perjuangan, dan sekali-kalinya tidak akan melemahkan semangat dan mematikan kehendak penduduk Gaza dan rakyat Palestin untuk memastikan perjuangan ini diteruskan tanpa sedikit pun memberi kesan kepada perjuangan yang telah berlangsung sekian lama. Jadi kita memberikan kepercayaan penuhlah kepada Hamas untuk menentukan siapakah yang akan seterusnya menerjui
jihad dan juga perjuangan pembebasan Palestin selepas Yahya Sinwar. Ya. Doktor, dalam masa yang sama juga Yahya Sinwar digembar-gemburkan oleh pemimpin-pemimpin dan juga media-media barat bahawa beliau adalah yang merencanakan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lepas. Dan dengan kematian Yahya Sinwar ini, kita dapat lihat reaksi-reaksi awal daripada kepimpinan Kesatuan Eropah, daripada kepimpinan negara-negara barat, malah Amerika Syarikat itu sendiri. Mereka menyatakan bahawa dengan kematian Yahya Sinwar ini, gencatan senjata itu harus dicapai segera kerana dikatakan pada ketika ini Israel telah pun mencapai objektifnya, iaitu dengan memburu dan juga membunuh Yahya Sinwar ini. Adakah ini sebenarnya naratif yang boleh kita lihat gencatan senjata itu mungkin boleh dicapai selepas pembunuhan Yahya Sinwar ini, atau sebenarnya Israel akan tetap meneruskan pembunuhan beramai-ramai di Gaza? Sebenarnya kalau kita kembali kepada operasi Taufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023 itu sebenarnya bukanlah keputusan itu keputusan peribadi Yahya Sinwar, ya, tapi itu sebenarnya keputusan yang dibuat secara kolektif ataupun disebut sebagai syura. Apa-apa keputusan besar yang diambil oleh Hamas, sama ada melalui sayap ketenteraannya Brigade Al-Qassam, ianya bukanlah suatu yang ditentukan oleh mana-mana individu, tapi diputuskan secara kolektif, secara perancangan yang jitu, dan tuduhan yang mengatakan ianya adalah berincar kepada Yahya Sinwar ini sebenarnya adalah propaganda jahat musuh untuk terus memberikan tuduhan-tuduhan yang jelek kepada mana-mana pimpinan Hamas. Jadi apabila terbunuhnya Yahya Sinwar, itu sama sedikit tidak akan akan memutuskan apakah langkah seterusnya, sebab ianya tetap akan diputuskan di peringkat syura, dan maknanya siapakah yang akan memimpin menggantikan tempat Yahya Sinwar pun akan diputuskan secara kolektif oleh pimpinan Hamas. Dan apa yang telah ditawarkan oleh Hamas, sama ada Yahya Sinwar menjadi pimpinan tertinggi sebelumnya, sekarang sebelum beliau syahid terbunuh, ataupun sebelumnya, itu sebenarnya adalah satu keputusan dibuat secara kolektif. Jadi kita jangan terpedaya dengan pandangan-pandangan musuh, pandangan-pandangan Israel dan juga sekutu-sekutunya, bahawa masalah yang berlaku sekarang ni boleh diletakkan kepada mana-mana pundak individu, tapi sebenarnya adalah satu kesalahan sepatutnya ditimpakan kepada Israel sendiri yang enggan untuk menguatkuasakan gencatan senjata dan menghentikan genosid. Netanyahu sendiri mengatakan pembunuhan Yahya Sinwar ini tidak akan menghentikan peperangan, kerana objektif dia bukan untuk membunuh Yahya Sinwar, tapi untuk menghapuskan Hamas, dan ini adalah sesuatu yang mustahil yang tak akan menjadi kenyataan, ya, kerana perjuangan dan nadi masa depan rakyat Palestin dan penduduk Gaza khususnya adalah bergantung kepada perjuangan bersenjata yang diterojoh oleh Hamas dan fraksi-fraksi yang lain. Jadi kita harus mempunyai pendirian yang sendiri dan tidak terpedaya dengan naratif-naratif Israel dan juga sekutu-sekutunya untuk terus memberikan satu pandangan yang negatif terhadap perjuangan pembebasan Palestin. Dan Doktor, dalam masa yang sama juga pada hari Ahad yang lepas, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken dan juga Setiausaha Pertahanan Lloyd Austin ada mengutuskan surat kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang umpamanya memberikan kata dua kepada rejim Zionis itu supaya segera untuk memastikan bantuan kemanusiaan itu dapat disalurkan kepada rakyat Gaza, kerana dan sekiranya mereka tidak memastikan tahap kemanusiaan yang lebih baik di Gaza, umpamanya kemungkinan besar daripada sudut sumbangan ketenteraan itu mungkin akan ditarik semula, kerana dikatakan akan sekiranya Israel berterusan dengan polisi pada ketika ini di Gaza, ia akan menjejaskan dasar Amerika Syarikat itu sendiri. Walaupun kita tahu bahawa Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim,
telah pun menyatakan bahawa tindakan Amerika Syarikat ini umpamanya hipokrit kerana mengeluarkan kenyataan-kenyataan untuk kutukan gencatan senjata dan sebagainya, tetapi tetap menghantar senjata kepada rejim Zionis Israel. Tetapi ramai yang melihat bahawa surat yang diutuskan oleh Blinken dan juga Austin kepada Netanyahu pada hari Ahad lepas umpamanya yang paling lantang dan juga yang paling tegas boleh dikatakan setakat ini. Adakah ini memberikan prospek dengan kematian terbaru, kematian Yahya Sinwar ini, adakah ini memberikan prospek gencatan senjata itu yang sedang diusahakan oleh negara-negara Arab juga, Qatar dan juga Mesir pada ketika ini? Setakat ini beberapa usaha yang dibuat, termasuk yang dibroker oleh US sendiri, tidak dipedulikan ataupun telah diketepikan begitu sahaja oleh Benjamin Netanyahu. Walaupun negotiation ataupun perundingan itu dibuat bersama-sama dengan Yahya Sinwar, dan mereka akan pastikan bahawa gencatan senjata itu tidak akan dilaksanakan dengan meminda beberapa peruntukan-peruntukan sehingga draft gencatan senjata itu tak dapat dilaksanakan langsung. Jadi dengan perkembangan yang terkini, surat yang berisi kononnya satu ketetapan yang tegas daripada Blinken bahawa bantuan kemanusiaan perlu segera dihantarkan. Inilah satu tindakan yang pada saya lah boleh kita anggap sebagai hipokritikal kerana di masa yang sama US terus membekalkan dana dan terus membekalkan senjata yang sebelum ni ketika berlakunya serangan tentera darat ke Lebanon, US telah membekalkan bantuan sebanyak 8.7 bilion US dollar kepada Israel untuk meneruskan misinya. Dan kita sedia maklum Amerika terutama di Florida, di North Carolina menghadapi bencana alam dari segi taufan Helena dan taufan Milton, puting beliung dan sebagainya. Tapi rakyat Amerika setiap isi rumah hanya mendapat bantuan sebanyak 750 US dollars satu keluarga, dan Amerika terus memberikan komitmen untuk menghantar pasukan keselamatannya ke Timur Barat, ke Asia Barat, dan tidak memberikan keutamaan kepada rakyat US yang sedang menderita, yang memerlukan bantuan kemanusiaan. Jadi kalau rakyatnya sendiri pun US gagal ataupun tidak berminat untuk menghulurkan bantuan kemanusiaan, apatah lagi untuk memastikan Israel menghulurkan bantuan kemanusiaan dengan amaran-amaran ataupun ugutan-ugutan yang tertentu. Kita masih menetapkan harapan yang tinggi kepada penduduk Gaza sendiri dan juga kepada penentangan kepada Hamas dan fraksi-fraksi penentang yang lain untuk memastikan bahawa nasib mereka terbela, hak mereka akan terus dipertahankan, dan kejahatan Israel dan juga kuncu-kuncunya dan sekutu-sekutunya akan terbongkar dan akan dapat diatasi melalui pandangan umum masyarakat antarabangsa melalui platform-platform sedia ada seperti PBB, ICJ dan sebagainya. Doktor, dalam masa yang sama juga kita ingin berbalik kepada kematian Yahya Sinwar pada ketika ini, yang mana pada ketika ini yang kita tahulah kematian berkaitan dengan Yahya Sinwar ini diumumkan oleh rejim Zionis Israel melalui tenteranya, Perdana Menterinya dan sebagainya, dan juga mereka mendakwa bahawa mereka telah pun menemui jasad Yahya Sinwar, dan dalam masa yang sama mereka melakukan ujian DNA, mengambil sampel pergigian dan sebagainya, dan mereka sendiri mengesahkan bahawa itu adalah Yahya Sinwar. Dan setakat ini pada ketika saat kita bercakap ini masih lagi belum kita mendapat sebarang kenyataan dikeluarkan oleh pihak pejuang Hamas. Jadi mungkin kenapa boleh kita andaikan daripada segi respon ataupun reaksi Hamas yang pada ketika ini belum membuatkan sebarang reaksi berhubung kematian Yahya Sinwar? Ya, sebenarnya confirmation daripada pihak Israel sendiri seperti yang dikeluarkan oleh CNN, BBC, bahkan Al Jazeera sendiri telah mengesahkan bahawa jenazah mayat yang ditemui itu adalah Yahya Sinwar berdasarkan kepada
perbandingan sampel-sampel DNA, sebab Yahya Sinwar ini berada dalam penjara Israel selama sekurang-kurangnya 24 tahun. Dan DNA profil beliau telah pun dimiliki sepenuhnya oleh Israel, sama ada rambut, hair follicle ataupun sampel pergigian, darah dan sebagainya. Semua itu lengkap ada dalam profil Israel. Jadi kita tidak menafikan buat masa ini, buat ketika ini kita tak menafikan dakwaan yang telah dibuat oleh Israel. Cuma kita masih menunggu pengesahan daripada pihak Hamas. Hamas sudah tentu mempunyai sebab-sebab tertentu kenapa mereka tidak membuat pengumuman resmi. Sudah tentu ada beberapa perkara yang perlu diambil kira, yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahawa ia tidak disalahguna oleh pihak musuh, menjadikannya sebagai propaganda untuk melemahkan semangat perjuangan penduduk Palestin. Jadi ini kita sedia maklum, kita hanya memberikan sedikit masa kepada Hamas, pastinya akan memberikan ataupun mengeluarkan kenyataan resmi tentang pembunuhan Yahya Sinwar. Jadi kita berharap dan Hamas juga berharap semua pihak bersabar dengan kenyataan resmi yang pasti keluar, yang akan menjelaskan bukan sahaja mengesahkan pembunuhan ke atas Yahya Sinwar, tetapi apakah langkah seterusnya. Jadi yang penting itu adalah langkah seterusnya untuk memastikan bahawa perjuangan ini tidak terencat ataupun terus berjalan di atas landasan yang telah ditetapkan. Doktor, dalam masa yang sama juga kita ingin mengetahui tentang bagaimana sebenarnya kita nak melihat kepada hala tuju konflik selepas ini, Doktor. Apa yang boleh kita jangkakan? Okey, kalau kita tanya hati nurani semua orang, pastinya kita hendakkan genosid ini dihentikan. Sebab ketika kita bercakap pun serangan masih berterusan di Jabalia, di Rafah dan sebagainya. Sebagaimana kita saksikan bagaimana mereka membakar hidup-hidup serangan yang berlaku menyebabkan beberapa orang pesakit, termasuk yang paling popular sekarang itu Sya'ban, yang kita lihat dalam imej bagaimana beliau yang masih ada IV, saluran IV pada dirinya, terbunuh dan keadaan terbakar hidup-hidup. Jadi kita nak kezaliman seperti ini dihentikan segera, Tapi itulah maksudnya, kita mengharapkan supaya apa pun yang berlaku, genosid ini dapat dihentikan dalam kadar segera, dan pihak yang bertanggungjawab yang menyebabkan kezaliman ini dapat dibawa ke muka pengadilan seperti yang telah ditetapkan oleh ICJ dan ICC, insya-Allah. Okey, baik. Kita terima kasih kepada Dr. Hafizi Muad Nor, Pengerusi Kehormat MIKA, atas pandangan awal berhubung kematian Yahya Sinwar yang disahkan pada awal pagi ini. Tapi kami akan bawakan lagi perkembangannya di Buletin Awal seterusnya dan juga extraordinary.com. Kita rehat dulu seketika, kembali selepas ini.